Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan komponen JFET. Topik kita pada hari ini adalah berkenaan prinsip kendalian bagi sesebuah komponen JFET. JFET boleh kita bahagikan kepada dua jenis, iaitu N-channel dan juga P-channel. Apa yang membezakan N-channel dan juga P-channel ini adalah di mana komponen bagi sesebuah JFET yang berasaskan bermaksud bahan yang paling banyak digunakan itu adalah merupakan channel yang dirujuk. Sebagai contoh, kalau kita perhatikan di dalam gambar rajak ini, N-channel adalah di mana bahan yang terbesar digunakan adalah bahan jenis N, dan juga bahan yang lebih kecil iaitu bahan jenis P. Manakala untuk P-channel adalah merujuk kepada bahan yang besar, banyak digunakan adalah jenis P, manakala bahan yang lebih kecil adalah jenis N. Kerana itu, dinamakan sebagai N-channel dan juga P-channel. Bagi sesebuah JFET, lazimnya ia mempunyai tiga terminal ataupun tiga kaki. Kakinya adalah daripada, yang pertama adalah drain, yang kedua adalah gate, dan yang ketiga adalah source, di mana ia mewakili D, G dan juga S. Kalau kita perhatikan, gate ini adalah merujuk kepada bahan yang lebih kecil. Sebagai contoh, bagi N-channel, bahan kaki gate akan disambungkan pada kaki P, bahan jenis P. Begitu juga sebaliknya bagi P-channel. Drain adalah bahan yang kaki yang disambungkan di antara masukan di bahagian sini, drain, dan di bahagian sini adalah source, yang melalui di tengahnya adalah bahan jenis N. Bagi prinsip kendalian untuk JFET N-channel, kita tengok pada N-channel seperti dalam gambar rajah, anda boleh perhatikan bahagian N disambungkan di antara kaki D, drain dan juga source adalah bekalan. Bekalan ini kita namakan sebagai VDS di antara D dan juga S. Manakala untuk voltan di bahagian antara gate dan juga source kita namakan sebagai VGS. Okey. Mustahak ataupun penting untuk kita mengenali sambungan untuk sesebuah JFET mengikut N-channel ataupun P-channel adalah di mana kaki gate mesti always reverse bias. Reverse bias. Reverse bias bermaksud terminal gate, jika bahan tersebut adalah P, maka terminal yang disambungkan pada kaki gate ini mestilah negatif. Manakala jika bahan itu adalah N, sambungan dia adalah pada terminal positif. Kerana apa? Kerana kita akan bincangkan selepas ini. Manakala untuk VDS adalah sambungan di antara kaki drain dan juga source, di mana aliran arus ini akan secara terus. Kalau kita perhatikan daripada positif ke negatif, arus akan mengalir sebegini. Baik, seperti yang saya terangkan tadi, reverse bias akan berlaku di antara kaki gate. Kenapa harusnya JFET disambungkan secara reverse bias di kaki gate adalah kerana kita ketahui bahawa apabila sesebuah bahan digabungkan antara N dan juga P akan mewujudkan depletion region. So ketika kita perhatikan ketika VGS dalam keadaan kosong volt dan VDS juga di dalam keadaan kosong volt, maka wujudnya depletion region.
di antara bahan N dan juga bahan P. Okey. Depletion region ini akan wujud secara normal. Bermaksud dia akan wujud secara semula jadi di antara bahagian N dan juga bahagian P. Dan kita ketahui bahawa N channel ia menggunakan ataupun pergerakan adalah majoriti pembawanya adalah elektron. Manakala untuk P channel majoriti pembawanya adalah lohong ataupun hole. Jadi keadaan ketika let's say GS dalam keadaan 0 volt, kita naikkan VDS ni kepada 2 volt. Dalam keadaan ini, maka apa yang berlaku adalah elektron akan bergerak daripada negatif ke positif. Okey, elektron akan bergerak. Elektron akan bergerak. Maka apabila keadaan elektron bergerak daripada negatif ke positif, maka wujudlah terhasilnya arus ID ataupun arus drain daripada positif ke negatif. Right. Dan apabila keadaan kita naikkan voltan, katakan 0.5 volt, negatif ya. Negatif 0.5 volt. Kerana apa negatif? Kerana ia adalah reverse bias. So negative 0.5 volt to ensure that the depletion region going to be bigger. So dalam keadaan 0.5 volt, depletion region ini akan membesar. Dalam keadaan 0.5 volt dan VDS adalah kekal 2 volt, laluan untuk elektron ini menjadi sedikit sempit. Dan keadaan laluan tu ada agak sedikit sempit menyebabkan elektron yang lalu perlahan dan juga semakin berkurang. Apabila elektron semakin berkurang, maka arus D ataupun I drain juga akan berkurangan. Kita naikkan pula VGS kepada negatif 1.0 volt. Dan VDS masih kekal sebagai 2 volt. Dan apa yang akan berlaku? Depletion region ni akan membesar. Dan kalau kita perhatikan, laluan untuk elektron ini semakin sempit. Dan keadaan ini menyebabkan elektron semakin perlahan dan berkurangan, menyebabkan ID ataupun I drain juga berkurangan melalui drain to source. Kemudian kita tingkatkan kepada 2.0. So, depletion region akan semakin membesar, menyebabkan laluan elektron ni semakin sempit. Semakin sempit. Menyebabkan dia semakin sempit dan ID juga akan semakin berkurangan. Dan sehinggalah sampai satu tahap di mana maksimum volt untuk VGS ini menyebabkan berlakunya keadaan di mana laluan itu akan tertutup. Kalau kita besarkan, dia akan berlaku depletion region dalam keadaan sebegini. So, arus tidak boleh lalu. Dan ini dinamakan sebagai pitch off voltage. Keadaan pitch off voltage ini menyebabkan arus ID tidak boleh mengalir dan nilai dia adalah 0 ampere. So, untuk maksimum VGS ini bergantung kepada komponen JFET itu.
Bermaksud komponen JFET ini ada pelbagai model, dan setiap model tu dia berbeza-beza. Dia punya maksimum volt. Dan keadaan ini menunjukkan bahawa di mana VGS mesti besar daripada 0 dan mesti tidak lebih daripada volt pitch off untuk membolehkan arus mengalir. So, secara tidak langsung, kesimpulan dia, kita ketahui bahawa apabila VGS meningkat, ID akan berkurangan. Jadi, begitulah bagaimana sesebuah JFET itu beroperasi. Begitu juga keadaan di mana P-channel JFET. Cuma bezanya adalah kaki gate adalah positif, manakala N channel adalah negatif. Dan apa yang berlaku di dalam sesebuah JFET itu adalah hampir sama satu sama lain. Diharapkan anda semua jelas dan faham dengan penerangan ini. Dan topik seterusnya kita akan membincangkan bagaimana sebuah MOSFET itu beroperasi. Sekian, terima kasih.